Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menonton Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Saya harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang, relax seadanya, terus fokus menonton kami pada hari ini. Hari ini kita bawakan kepada anda iaitu Cikgu Muhammad Nazri bin Syari, guru penolong SK Batu Gajah Tanah Merah Kelantan, yang juga merupakan Malaysian Chaperon di Bridge Virtual Summer Camp Asian Pacific Children Convention 2022. Dan juga di sebelah saya sekarang ni, si Comel ni, daripada SKS lah, Kota Baru kita ni, adik cahaya cinta kasih binti Muhammad Fazli, iaitu Junior Ambassador Bridge Virtual Summer Camp. Apa khabar? Baik, Fizi. Cahaya sihat? Sihat. Abang sihat? Alhamdulillah. Macam mana perjalanan daripada Kelantan ke Seri Pentas ni? Okey. Ngam. Baik. Hari ini mereka berdua akan bersama-sama dengan kita dalam Sembang Aktif pada hari ini. Baiklah, kita nak tanya Cikgu Nazri dulu. Okey, boleh Cikgu ceritakan tak sedikit latar belakang program Bridge Virtual Summer Camp Asian Pacific Children Convention 2022 ni? Selaku chaperon ni. Silakan. Okey, Fizi. Program ni sebenarnya program yang dijalankan setiap tahun, bermula dari tahun 2003. Baik. Ianya singkatan kepada Asian Pacific Children Convention di Fukuoka, Jepun. Bersama BSKK KPM telah menganjurkan program ni, dan terdapat lebih kurang 200 orang peserta yang berumur 11 hingga 12 tahun. Okey. Daripada 27 buah negara lah yang dipilih sebagai duta kecil ataupun dipanggil sebagai Junior Ambassadors. Okey. Samping tu juga, selain daripada all the JAs, chaperon dari seluruh dunia juga akan dijemput untuk ke Bridge Virtual Camp, Summer Camp ni. Jadi untuk tahun ini, dia bermula bila, Cikgu? Tahun ni dia bermula pada 23 Julai. Baik. Hingga 21 Ogos lah. Panjang masa dia. Cuma dia tidak dilakukan secara berterusan. Dia 2 minggu sekali. Setiap Ahad. Tapi dengan cerita tahun ni pengenolanya adalah negeri Kelantan. Ya. Jadi kita bertuah lah untuk tahun ni, sebab kita diberikan peluang dan kita dapat terpilih milih 4 orang wakil Kelantan ke Bridge Virtual Summer Camp ni. Baik, Cikgu. Kita nak tanyalah antara kriteria bagaimana Junior Ambassador ni dipilih untuk mewakili negara kita ni. Apa kelayakan, kriteria yang Cikgu nampak? Syarat utama yang digariskan oleh APCC ni ataupun Asian Pacific Children Convention ni, sebenarnya dia nak peserta yang berumur antara 11 hingga 12 tahun, dan syarat umur mereka ni adalah mereka yang lahir pada Julai 2010 sehingga Julai 2011. Okey, jadi di peringkat kebangsaan, temuduga di atas secara atas talian dijalankan. Baik. Dan seramai 30 orang yang telah di senarai pendek telah hadir untuk temuduga. Okey, ni tanya Cikgu Nazri kita lah kan. Sebagai seorang chaperon yang menguruskan program penggalakan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia ni, apa matlamat utama aktiviti ini terhadap murid sebenarnya? Apa yang matlamatnya, Cikgu? Okey. Matlamatnya, sebenarnya camp ni dia tidak berbentuk pertandingan. Dia adalah sebuah camp yang berbentuk secara maya. Baik. Dan dia program ni lebih kepada pertukaran pelajar lah, secara maya, dan menampilkan bakat murid dari pelbagai latar belakang. Ada anak cikgu, ada anak polis, anak petani pun ada. Okey, jadi anak penyampai radio tak ada, Cikgu? Tak ada lagi. Tak ada ya? Mungkin lepas ni. InsyaAllah. Okey, jadi objektifnya sebenarnya program ini adalah untuk peserta memahami antara satu sama lain, dan di samping mewujudkan persefahaman dan membina persahabatan semasa bekerjasama untuk mencapai matlamat pembangunan lestari ataupun sustainable development goals.
SDGs yang ditetapkan oleh APCC lah. Baik. Kalau kita lihat di sini ada 5 sesi hands-on cikgu ya? Ya. Apa 5 sesi hands-on cikgu? 5 sesi hands-on ni di mana junior ambassadors ni mereka ada sesi-sesi pembentangan dan ada diorang boleh berinteraksi. Ada macam-macam aktiviti di situ lah. Aktiviti lah di situ. Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini, untuk pengetahuan anda yang sedang menonton Sembang Aktif di TV KPM, setiap negara dia menghantar lebih kurang 4 junior ambassador dan 3 orang Fukuoka Kids. Apa ni Fukuoka Kids ni cikgu? Ini menarik ni. Kali pertama saya dengar ni. Fukuoka ni ada Fukuoka. Yes. Fukuoka. Negara, sebuah negeri di Jepun yang mana APCC ni berpangkalan di Fukuoka. Di Jepun lah. Ya. Okey. Lepas tu Fukuoka Kids ni adalah peserta dari Fukuoka lah. Baik. Daripada Jepun. Daripada Jepun yang mana dalam setiap kumpulan yang mereka letakkan junior ambassador kita ni, mereka hantar kita hantar 4 orang. 4 orang tu maksudnya dari Peru, daripada Australia, and then kita punya Malaysia. Lepas tu di samping 4 orang tu 3 orang daripada Fukuoka Kids. Baik, antara fasilitator yang terlibat cikgu, adakah dia melibatkan Malaysia juga ataupun melibatkan kesemua 27 negara yang menyertai? Facilitators untuk BVFC ni dari Jepun. Semua daripada Jepun? Semua daripada Jepun. Kecak Jepun lah adik saya kita ni. Baik, apakah keunikan program ini dan yang menyumbang ke arah kemenjadian murid ni cikgu? Bagi pendapat cikgu sendiri, Cikgu Nazri. Pendapat saya, mulai tahun 2020 ni, mulai 2021, APCC dijalankan secara maya atau virtual ni kerana wabak virus COVID-19 kan. Okey, jadi oleh kerana mereka melakukan secara maya, walaupun mereka menyertai camp ni secara maya, jadi mereka dapat membina keyakinan diri mereka. Baik. Dan di samping tu mereka juga dapat mengenali budaya, bahasa dan juga makanan dari negara lain. Dan dengan secara tidak langsung ia dapat memwujudkan jaringan di antara negeri melalui duta kecil. Dan saya dapati mereka ni walaupun dah selesai program ni, dah habis, dah ada daripada bulan Ogos lagi, tapi mereka masih lagi keep in touch sesama mereka. Nak tanya cahaya lah pula sekarang ni. Okey, selaku seorang junior ambassador bagi program kali ini, ialah kita asalnya daripada Kelantan kan. So, dan abang nak tanya dari segi penguasaan bahasa Inggeris kan, bagaimana awak berinteraksi dengan kawan-kawan yang berada di luar negara itu? Kadang like sense. Okay, thank you for the question. Okay. Because kadang I heard that like English is like a global language, so I just use English. Because they just speak English. Like, because I know like some of the English are not that clear. So I just speak English. So senang tak faham apa yang kawan-kawan cakap? Contohlah macam abang ada kawan dekat Australia. Kadang-kadang abang kena dengar betul-betul apa yang dia cakap, baru abang faham. So macam mana Cahaya menghadapi situasi begitu? I think it's the same like you abang. Yeah. Setakat ni kawan yang paling rapat yang Cahaya kenal bagi program ni ada tak? Yeah, because there's one. She's from Japan. Yes, Fukuoka, Japan. Her name is Kimura Shino. Same age as me. Kimura Shino. Nama dia Kimura Shino? Yeah. Dia sekolah kat mana? Menarik ni tanya ni. Dia sekolah dekat Jepun lah. Yeah. Okey. Baik cikgu. Rasa-rasanya cikgu di antara Cahaya ni kan ada lagi 3 orang yang juga daripada Kelantan ke macam mana cikgu? Tahun ni semua peserta daripada Kelantan. Semua daripada Kelantan. Orang adik Zulhikmi dari sekolah mana itu? Sekolah SK Belimbing Tanah Merah. Okey. Dan adik Siti Aminah dari Sekolah Kebangsaan Zainab 2 Kota Baru. Dan adik Adam Ashraf Muhammad Rosliza juga dari Kota Baru SK Kubang Krian 3.
Okey, baik. Kita akan selusuri tentang program Bridge Virtual Summer Camp Asian Pacific Children Convention 2022 ini. Sekejap aja lagi kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sembang Aktif di Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sembang Aktif di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini, dan kita bersama-sama dengan Cikgu Nazri daripada SK Batu Gajah Tanah Merah Kelantan, yang juga merupakan Malaysian Chaperone di Bridge Virtual Summer Camp Asian Pacific Children Convention 2022, dan juga bersama dengan Abang Fizi sekarang ni di sebelah ni. Sangat comel orangnya, daripada SK Islah Kota Baru, adik kakak weh. Kecil Kelantan hari ni. Cahaya Cinta Kasih binti Muhammad Fazli, iaitu Junior Ambassador Bridge Virtual Summer Camp. Baiklah, abang nak tanya Cahaya lah kan. Okey. Apa aktiviti yang dijalankan sepanjang Bridge Virtual Summer Camp kali ini ni? Mungkin Cahaya boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang sedang menonton Sembang Aktif kita. Silakan Cahaya. Okay, thank you. Well, since it's our first time joining this international summer camp, and to connect, we have Zoom. Zoom? Yeah, Zoom. We have Zoom. And also an app called Doors Plus. Because Doors Plus is like an online database where we connected with friends around the world. It's kind of like the APCC's own version of WhatsApp. Oh, okay. Baik. Yeah, kadang like other friends, they send personal message, and we also have group chats that keeps us occupied. Oh, okay. We also share our tasks and homework in Doors Plus, and we also exchange ideas together. Wah, Yeah. Okey. Kalau tengok kat sini, antara aktiviti yang dilangsungkan antaranya ada Nice to Meet You. Yeah, nice to meet you is my favorite one. Okey, cuba ceritakan sikit. Nice to Meet You ni apa? To all the friends who watching us right now. Okay, there's a nice to meet you slot where there are I don't know how many teams are there. I think there are 13 like that. 13 divided into I don't know how many teams, maybe just also 13. Mix right there. It's mix. Okay, so we were divided into teams with whom we will meet and collaborate over our projects for the program of Bridge Virtual Summer Camp. We just talk about our aspects in daily life, such as hobbies and favorite food as well. Oh, okay. Yum guidebook. For the Yum Yum guidebook, that's where we learn about the other countries' local food. Talking about the food makes me hungry now. Oh yeah. Yeah. Same like me lah. Hungry tiba-tiba hungry. So antara makanan yang paling awak nak cuba, apa? Well, if Malaysia, they have kuih sermuka, and then akok and koci. Koci. Kuih koci. Yeah. Main mak adik akak. Lagi. Well, Australia's famous snack is shapes. They're like crackers. Okay. Shapes? Yeah, shapes. How to spell it? SHAPES. Oh, shapes. Yeah. Oh, okay. Yeah, and then while Japan have Jagabiko with many different flavors and also Nikujaga. Us junior ambassadors of Malaysia, we of course talked about our local foods in Malaysia. And I shared with my APCC friends about our local snack, and that's the most common one. Ropok leko. Ropok leko ni kakak. Jangan main-main. Okay. Sustainable Development Goals. Well, for the junior ambassadors, we work together to think about ways to support the United Nations sustainable development goals in our local communities. Baik. Because there's a session with the United Nations where they highlighted Kiribati, a large ocean state of low-lying coral ring-shaped island, and it was impacted by threats with climate changes. The coastal erosion
coastal erosion, saltwater intrusion, and the food insecurity has become a current reality for many Kiribati people. And in Malaysia, deforestation has become a major issue, and it has impacted like lots of species that are threatened to extinction. Oh my God. Di usia 11 tahun. Pemikirannya sangat berbeza dengan umur abang 11 tahun yang dulu. Okey. Sebagai seorang junior ambassador yang terpilih di antara 2 juta pelajar kan sekolah rendah di Malaysia ni. So, apa perasaan Cahaya terpilih di kalangan 4 terbaik untuk sertai summer camp ni? Okay, how do I feel? Is of course happy. And also grateful because among like how many are there? How many members are there? Like the one that joined? Dekat Malaysia? Malaysia ada 4. 4 je. Kadang like Singapore over like 200 maybe something. Kadang like I'm very grateful and also like cause it's my dream to meet other friends because like sometimes like I always read books about like other countries, so like I'm ready. My mind is ready. So you keep in touch with them? Maybe. Baiklah, kita nak kembali kepada Cikgu Nazri kita ni. Bagaimana hasil penglibatan yang ditonjolkan oleh Junior Ambassador Malaysia kita ni? Yang ada kat sebelah saya ni. Sangat hebat sih. Saya tengok apa yang mereka ni memberikan komitmen yang 100% terhadap setiap tugasan dan pelibatan dalam aktiviti yang dijalankan. Adakah setiap penugasan dan juga aktiviti cikgu ada bersama-sama dengan mereka? Ya, mereka setiap masa? Setiap masa. Kita di samping saya sebagai chaperon, kita juga ada guru pembimbing yang akan tolong mereka lah. Okey, baik. Dan apa yang boleh saya katakan, mereka ni membanggakan Malaysia lah dengan apa yang telah mereka lakukan untuk aktiviti-aktiviti tersebut dan telah bertindak sebagai duta kecil Malaysia dengan baik lah. Dan ingin saya kongsikan dengan hos dan penonton-penonton semua. Sepanjang Virtual Summer Camp ni, delegasi duta kecil kita ni kerap dipanggil untuk membuat ataupun di-highlight untuk membuat perbentangan atau presentation mengenai tajuk-tajuk yang diberikan. Contohnya adik Cahaya Cinta Kasih kita ni boleh dikatakan setiap sesi pembentangan namanya akan dipanggil dan hebat macam tepuk sikit. Excuse me, Mr. Nazri. Adik kita ni. I'm sorry, but excuse me, because they call me. The problem is they call me Kahya. Japanese, the Japanese. There is no Cahya. Always Kahya. So it's like hashtag remember Kahya forever. Apalah Kahya pun Kahya lah. Baik cikgu. Teruskan cikgu. Jadi melalui apa yang boleh saya katakan dalam ni, jadi pelibatan mereka ni amat membanggakan lah. Bayangkan nama Malaysia ni disebut berulang kali. Contohnya tahniah untuk Cahaya, tahniah untuk Adam, tahniah Kimi, tahniah Aminah. So mereka ni kerap dipanggil dan mereka dapat membuat pertentangan dengan baik lah. Macam yang saya cakap tadi, mereka ni dibantu oleh guru pembimbing dan jurulatih yang hebat yang sentiasa ke depan bagi memastikan Junior Ambassador kita hebat dan standing dengan duta-duta kecil dari negara yang lain. Tapi kalau dilihat di sini di studio kita ni, Cahaya kita ni nampaknya very outstanding. Kalau mau boleh bagi 7 bintang untuk beliau. Baiklah cikgu, Junior Ambassador daripada Malaysia menjadi pilihan untuk berkongsi pandangan mereka sepanjang Bridge Virtual Summer Camp ni kan. Boleh cikgu kongsikan antara slot-slot yang ataupun tajuk perbincangan yang telah mereka bincangkan di Summer Camp kali ini cikgu? Sepanjang tempoh camp ni Fizi, mereka ada macam yang Cahaya cakap tadi, dia orang ada environmental problems, ada yam books. Jadi mereka ni kerap jugalah dipanggil untuk berkongsi pandangan mereka tentang untuk semua tajuk. Di antaranya macam matlamat pembangunan lestari tadi, maafkan saya, matlamat pembangunan lestari yang SDG tadi, yang mana mereka berkongsi pandangan tentang negara Kiribati, right Cahaya? Sebuah negara Oceania yang hampir tenggelam disebabkan oleh climate change.
Jadi mereka juga dipanggil untuk memberikan pendapat tentang perkara tersebut. Selain daripada itu, ada juga mereka dipanggil untuk membentangkan tentang Yam-Yam Guidebook, di mana macam yang Cahaya cakap tadi, duta-duta kecil Malaysia kita ni diberikan tugasan untuk menghantar atau mengupload tugasan mereka tentang makanan-makanan yang popular. Oh, jadi dia ada tugasan dan kena upload juga. Di samping bentang pula. Satu hari berapa lama tempoh mereka bersama-sama dengan kawan-kawan secara online ni? Like 4 jam. 4 jam satu hari. So 4 jam satu hari, okey tak okey? Okay, very okay. Mereka sangat energetik. Ya, hebat mereka ni. Baiklah, antara aspek penting dalam aktiviti co-curriculum ialah pengiktirafan PAJSK, cikgu. Memandangkan program ini adalah berbentuk penggalakan dan bukannya pertandingan, bagaimanakah murid diberi pengiktirafan ataupun apresiasi menerusi program ini, cikgu? Okey, Fizi. Seperti yang kita maklum kan, PAJSK ni merupakan aspek yang penting. Betul. Dan diguna pakai di semua sekolah lah di negara kita Malaysia ni. Jadi dianya adalah singkatan kepada Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Co-Curriculum. Okey. PAJSK itu maksud dia penilaian pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Dia ada markah-markah di situ lah, mata-mata di situ. Dia ada mata-mata di situ. Baik. Contohnya untuk penyertaan peringkat sekolah. Berapa mata ada untuk peringkat daerah, untuk mewakili peringkat negeri, kebangsaan. Jadi ini mewakili Malaysia untuk, ni. BBFC ni dia orang diberi pengiktirafan peringkat antarabangsa. Sebab mereka ni mewakil Malaysia lah. Duta kecil Malaysia. So markah tu tinggilah skor dia tu. Dapat. Jadi saya tak langsung dapat membantu untuk kecemerlangan murid itu sendiri. Walaupun program ni bukannya pertandingan, tapi saya rasa ini adalah satu apresiasi yang baik untuk markah ke sekolah asrama penuh dah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik bagi keempat-empat duta kecil Malaysia. Ini yang sungguh hebat, yang dapat mengharumkan nama Malaysia di peringkat dunia. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita minum air dulu. Teruskan menonton Sembang Aktif di TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif di TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Kita kembali lagi, kita berbicara soal Bridge Virtual Summer Camp Asian Pacific Children Convention 2022 bersama dengan Cikgu Nazri daripada SK Batu Gajah, dan juga kita bersama dengan kita punya junior ambassador kita ni daripada SK Islah, adik Cahaya Cinta Kasih binti Muhammad Fazli pada hari ini. Baiklah, abang nak tanya Cahaya, aka Kahya. Sebab kawan-kawan dia dekat Jepun panggil dia Kahya. Kan. Baiklah, nak tanya apa yang adik dapat sepanjang BVSC kali ini? Apa yang kita dapat? First one, a very priceless experience because best of all, we managed to create memories that last a lifetime from this Bridge Virtual Summer Camp. And this camp also teaches us teamwork, a very important one. No matter what our interests are, whether it is sports, arts or crafts, Bridge Virtual Summer Camp engage us to activities that require teamwork. And teamwork matters because it helps us to develop our communication skills, emotional intelligence, and most important one, leadership skills. And we also get to see friends around the world. The most priceless thing is I get to know many friends around the world, and we also exchange ideas and opinions as well. Well, till now, I still keep in touch with my Japanese friend, Kimura Shino. She's from Fukuoka, Japan. Yes, one of the Fukuoka kids. Well, we exchange gifts, and proud to tell, I've sent her some Malaysian stuff, such as batik kaftan. Batik kaftan. And keropok. Yes, keropok lekor, keropok keping.
Yeah. Kepuk-keping dah kakak. Okay. And Wabulan replica. Oh, okay. So this is the parcel. Ini dia adik cahaya kita ni nak unboxing istimewa khas untuk anda senang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Ini parcel yang baru sampai daripada Jepun. Yeah. Okay. You can unboxing. Okay, like she sent this parcel all the way from Japan to Malaysia with lots of goodies. Nampak tak? Punya banyak stamp-stamp kat situ. Yes, pretty. Yeah. Okay. Wow. Wow, we have like lots of stuff. Okay. We have we got tea. Here we got like Urashino matcha latte. Oh, original matcha latte. Yeah. Original matcha latte. Betul. Okay. Baik. We also have what else? I can't see. We also got biscuits. Yes, biscuits. Okay. Lemon biscuits are here. Yeah. Bodohlah ada kawan-kawan Jepun. Hantarlah makanan Jepun kat sini. And then like few stationeries right here, like there's an eraser. Oh my god. There's an eraser. And then like apa beza eraser Jepun dengan eraser Malaysia? Sama je. Yeah, that's the same, but I think Japanese erasers are more decorative. Tengok. Tak tengok juga pemadam. Tada. Oh, inilah pemadam super je dengan Malaysia. So, memang seronok lah dapat parcel ni. Yes. Dah berkawan dengan dia orang dekat TikTok. Well, there are like other stuff like miso soup and there's chocolate, seaweed. Yes, my favorite. Yeah. And also biscuits. But all of them are in my tummy. I already ate them. Biasalah tu. Kalau pun macam tu juga abang. And also the last one is time management because Japan is very strict with their punctual. time. Very punctual. Yes. Yeah. Kadang like their punctuality teaches us to always be on time. Like I mean, we must make sure that everyone is ready before the slot. Like no latecomers. Like No latecomers. let's imagine like abang, you have a friend, a Japanese friend. Yeah. And So then many. I have so many friends from Japan. Oh, okay. Yeah. And then you want to bring your friend to like a famous restaurant. Like what's a famous restaurant here? Nasi kabu. Nasi Kabu. Okay. And then you order food and the waiter say, okay, bye lah bang, ambil encik. Makanan akan siap selepas 20 minit. And then that's when your Japanese friend takes out the phone, start the stopwatch and then say, okay, if you say that the food will be done after 20 minutes, then do it. Make sure it's on time. Whoa. Yeah, and also like they add a stopwatch during like the breaks right there. Okay. So like imagine if you want to go to the toilet, be quick because you only have 5 minutes. Oh, macam tu pula kat sana ya. They're very strict. Jenuh lah macam tu. See, masa camp tu macam tu lah. Dia ada timer siap. Kalau rehat memang punctual 5 minutes dan 5 minutes start. Oh, tapi satu perendahan yang sungguh baik terhadap, yalah kadang-kadang kita ni suka menangguh-nangguh. Lebih-lebih lagi kita ni kan. Masa memang itulah. Baiklah, kita nak tanya Cikgu Nazri pula ni. Okey, sebagai seorang chaperon, bagaimana Cikgu melihat program ini memberikan impak kepada junior ambassador kita, Cikgu? Bagi saya BVFC ni adalah program yang bersifat hands-on dan murid-murid dia boleh mencuba sendiri, boleh mempraktikkan untuk lebih memahami, contohnya melalui slot Yam Guidebook dan juga environmental issues. Jadi melalui program-program ni kita nampak impak dia dapat meningkatkan keyakinan diri. Betul. Macam yang Fizi nampak tadi lah, adik cahaya kita ni sangat yakin diri kan. Begitu jugalah dengan 3 orang lagi duta kecil kita tu. Baik. Pun kita dah boleh nampak impak dia. Jadi baru-baru ni Kelantan, Jabatan Pendidikan Kelantan juga ada buat satu program English in Camp dan mereka ni duta-duta kecil Malaysia untuk BVFC ni kita orang panggil untuk jadi junior facilitators. So kita nampak yang mereka ni sangat yakin dan mereka boleh bantu, boleh membimbing kawan-kawan lain ya. Okey. Daripada itu, Cikgu? Selain daripada tu, duta kecil negara ni yang bawa duta nama Malaysia ni, dia dapat menerima apa yang dipelajari dan dapat kongsikan kembali dengan rakan-rakan mereka. Baik, Cikgu. Adakah
kemenjadian murid ini tercapai dengan program ini, cikgu? Apa yang saya boleh nyatakan, Fizi, keempat junior ambassadors yang menyertai program BVFC ni berjaya lah. Saya rasa berjaya membawa cabaran ni dan nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Saya nampak begitulah. Yalah, setiap program mesti ada kekangan kan. So kita nak tanya cikgu, apa kekangan sepanjang BVSC ini berlangsung, cikgu? Saya mungkin nak cakap dulu. Yeah, kadang like the first one right there is the language barriers, because at first like I don't even understand a single thing what they said, because like maybe because they're not that fluent in English, or maybe it's just the accent, like Japanese accent with the English. Yeah, but for me, this is the right time for me to adapt and get to know them, because I don't either take that as a barrier or a problem. Like, it's a great experience. Ya, betul. Asal dia komunikasi ni, asal kita faham apa yang nak disampaikan. Ya, betul. Walaupun kadang-kadang seperti ayam dan itik. Tambah cikgu, bagaimana kekangan? Selain yang masalah bahasa yang dinyatakan oleh adik Cahaya tadi, saya rasa antara kekangan dia adalah dari capaian internet lah. Capaian internet. Ni kerana daripada 4 orang duta kecil Malaysia kita ni bukan semua daripada bandar. Ada yang dari yang sedikit luar bandar, ada sekolah Tanah Merah. Jadi di Tanah Merah pun ada masalah. Ada juga, tapi alhamdulillah lah dia berjaya juga menghabiskan program ini dengan baik, dengan lancar lah. Boleh masuk. Selain daripada tu ada satu lagi saya rasa kekangan juga, iaitu camp ni dia berlangsung sepanjang persekolahan. Jadi duta-duta kecil kita ni, junior ambassadors, dia perlu pandai menguruskan masa lah. Adakah dia mengganggu waktu persekolahan mereka ni, cikgu? Ya, sebab bukan ganggu lah. Maksudnya dia adakan pada waktu persekolahan, pada setiap hari Ahad. Jadi dia bermula pada pukul 8 pagi sampai pukul 12. Dan mereka ni kena pandai nak uruskan kerja rumah yang diberikan. Homework kena buat. Jangan tak buat homework, okey? Ya. I'm scared. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Nazri, terima kasih kepada adik Cahaya kita. Kita berhenti rehat seketika, teruskan menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Hai, selamat kembali menonton dan Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Fizi Roslan, hos anda, ditemani oleh Cikgu Nazri daripada SK Batu Gajah, Tanah Merah, Kelantan, yang juga merangkap Malaysian Chaperone di Bridge Virtual Summer Camp Asian Pacific Children Convention 2022, dan juga adik Cahaya Cinta Kasih binti Muhammad Fazli, iaitu Junior Ambassador Bridge Virtual Summer Camp daripada SK Islah Kota Baru, Kelantan. Hari ini kita dah sembang-sembang pasal BVSC, iaitu Bridge Virtual Summer Camp. Cikgu Nazri kita, bagaimana program seumpama ini dapat menyokong ke arah penghayatan Sekolahku Sejahtera? Silakan, cikgu. Pada saya, Fizi, program ni dapat menyokong ke arah penghayatan Sekolahku Sejahtera ni dengan dia dapat memberi peluang kepada murid untuk membawa nama Malaysia, dan dia dapat mengadakan program jaringan luar dalam keadaan yang selesa lah. Kalau ikutkan kita buat secara maya, jadi murid mungkin akan rasa selesa dengan sekitaran, tak ada rasa ni kan. Lepas tu dalam keadaan yang seronok dan tidak tertekan. Selain tu dia adalah selaras dengan konsep yang telah ditekankan dalam program penghayatan Sekolahku Sejahtera, itu konsep trust and inspire. Trust and inspire. Baik. Apabila konsep Sekolahku Sejahtera ini dilancarkan pada tanggal 21 Februari 2022, banyak pihak meletakkan harapan yang sangat tinggi dalam melahirkan generasi muda yang hebat serta mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Saya kira ini adalah satu kejayaan yang cukup holistik yang telah dicapai oleh mereka. Siapa yang bertanggungjawab
bagi pandangan cikgu memastikan penglibatan mereka ini berada di tahap 100% dan membanggakan cikgu? Kami semua ni sebenarnya bergerak dalam satu kumpulan yang mana kami ada daripada peringkat atas lagi liaison officer kami iaitu Puan Ili, lepas tu pegawai penghubung peringkat negeri Miss Hazlin daripada JPN Kelantan. Baik. Lepas tu saya sendiri sebagai chaperon dan juga guru-guru pembimbing. Kami ni bergerak bersama dan bagi memastikan mereka ni semua bersedia, duta-duta kecil ni mereka bersedia dan dapat menyampaikan penyampaian yang perkongsian yang holistik pada setiap sesi program ni. Jadi bagi saya guru-guru pengiring ni banyaklah membantu menyediakan maklumat dan menyiapkan junior ambassador kita. Betul. Ini abang nak tanya ni, adik cahaya kita ni. Sepatutnya ialah summer camp ni langsung di Jepun. So tak rasa kecewa ke tak dapat pergi ke Jepun? Of course I'm sad because I really want to go there. Okay. So bila mula awak tahu awak di antara murid yang terpilih, seronok. Mesti awak merasakan macam nak pergi ke Jepun ni. Bila cikgu beritahu tak payah ke Jepun lah, duduk dalam Malaysia aja. Tu kecewa lah. Fresh lah. Allah. Okey, kita nak tanyalah adik cahaya kita antara pesanan untuk sebagai junior ambassador ni, pesanan untuk masa yang akan datang. Untuk yang junior ambassadors yang akan datang, so come and join us, because what can I tell is you will have so much fun and it is full of excitement. Like, not to be shy, jangan malu-malu, just have confidence in yourself and just enjoy. We are the bridge, we connect dreams around the world. Baik, cikgu, tambah cikgu. Jadi saya terima kasihlah kepada BSK KPM kerana diberikan peluang untuk menjadi chaperon untuk programming, dan saya juga berharap agar pelajar-pelajar yang akan menyertai camp ni tidak akan melepaskan peluang. Ya, kerana BVFC ataupun Bridge Virtual Summer Camp ni banyak manfaat dia dan ditawarkan di samping dapat menyertai dapat menambahkan markah PAGSK dengan sijil peringkat antarabangsa. Baik, sebagai kata-kata akhir Cikgu Nazri, apa harapan cikgu lah kepada semua junior ambassador kita ni yang telah dan yang akan menyertai Bridge Virtual Summer Camp APCC, dan juga kepada semua sekolah, apa yang cikgu nak katakan kepada mereka, cikgu? Silakan. Pertama kali Fizi, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak pengelola di atas peluang yang telah diberikan, kerana ia adalah merupakan satu pengalaman yang baru bagi saya sebagai chaperon dan juga 4 orang junior ambassadors yang hebat-hebat ni. Betul. Sangat hebat. Amat hebat bagi saya. Jadi saya juga amat berharap agar program ni dapat memberi manfaat dan impak yang besar kepada semua yang terlibat. Tahniah untuk semua ya. Ya, tepuk sikit. Tanggung kat rumah, tepuk sama-sama. Tepuk. Cantik. Okay. Lagi saya juga nak ucapkan kepada Junior Ambassadors 2022, Cahaya, Kimi, Adam dan Aminah. Anda semua dah lakukan yang terbaik dan saya amat berbangga dan berterima kasih ke atas kenangan manis yang kita kongsikan ini. All the best to 4 of you. Satu hari nanti kamu semua adalah generasi yang cemerlang untuk Malaysia. Hebat cikgu, hebat. Baiklah, adik cahaya kita yang sangat, bagaimana Fizi, outstanding. Okey, ada ucapan tak apa yang awak nak katakan kepada kawan-kawan yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM ni? Katakan sesuatu kepada mereka, bakar semangat mereka. Silakan. Okay, thank you abang. Sama-sama adik. Okay, well, I just hope that Aminah, Kimi and Adam are here with me today. But thank you guys. We made a great team. And big thanks to my kedua ibu bapa saya. Namakan. Mami Daddy. My mom, Lili Moizwin, and my dad, Muhammad Fazli. Okay. And also to the other parents of my friends for that endless support, and to our accompanying teachers
there's Madam Lily Marzwin, my mom, and then Mr. Wawid, Madam Suyati, and Madam Liana for the hard work and the struggle for making sure everything is well done. And terima kasih to our Mr. Chevron, Mr. Nazri, for your commitment. We couldn't have done it without you. Thank you to you too, Sasa. Welcome. And thank you to JPN Kelantan and BSKK Kementerian Pendidikan Malaysia for this chance. It means a lot to us. So, Malaysia, this is for you. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, adik Cahaya, lagi 10 tahun abang nak jumpa dengan adik Cahaya. Abang nak tahu di manakah adik Cahaya berada pada masa itu, insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Nazri bin Syahri, iaitu guru penolong SK Batu Gajah, Tanah Merah Kelantan, yang juga merupakan Malaysian Chaperone di Bridge Virtual Summer Camp Asian Pacific Children Convention 2022. Dan terima kasih kepada Cahaya, Junior Ambassador kita ni daripada SK Islah Kota Baru. Dan terima kasih kepada anda yang sudi meluangkan masa menyaksikan Sembang Aktif Didik TV KPM. Jangan nakal-nakal, fokus sentiasa dalam kelas, semoga beroleh kejayaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM